Tapi Nabi bila disuruh pindah, disuruh berhijrah, Nabi tak ada jawab. Nabi kata apa? Itu adalah perintah Allah. Maka Nabi buat. Jadi pada yang cakap Nabi ni pelarian, tak betul kan? Kalau Nabi ni pelarian, takkan Nabi boleh menghadap tentera kafir Quraisy yang kat luar yang dah standby nak bunuh Nabi malam tu, kat luar rumah tu dah standby dah nak bunuh Nabi. Tapi Nabi menghadap. Cuma Nabi berstrategi. Nabi yakin dengan bantuan Allah. Nak beritahu apa? Nak beritahu nak berubah ni bukan senang. Dan bila Nabi kata tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang payahnya, yang adanya adalah niat dan jihad. Nak beritahu niat tu pun susah, berjihad nak melaksanakan niat tu pun susah. Aku ingat aku nak pergi haji lah, dia katakan. Dia katakan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, seterusnya tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat, dan kesempatan hadir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya jangan percaya dengan internet. Tadi pengurusi sebut tak payah diperkenalkan lagi, semua dah kenal, pergi diperkenalkan juga, apa suruh? Salah pula tu kan. Saya boleh tahu dia, kalau yang internet ni saya tahu, kalau dia sebut dia lahirkan di Jempol aja, habis, out. Dia lahir di kampung air Dedali, Batu Kikir, kena sebut Batu Kikir, Jempol Negeri Sembilan. Ahli politik tu mengarut ni. Ambil ke internet, gambar ni ambil ke internet kan? Alhamdulillah. Lagi satu, tarikh lahir jangan sebut, sensitif. Ya, terima kasih banyak. Apa-apa pun, alhamdulillah malam ini kita berada dalam majlis ilmu yang mana tak dapat saya tolak kan? Majlis Az-Zubair bin Awam kan? Yang mana saya difahamkan masjid ini memang sangat aktif, dan kehadiran subuh pun macam ni lah ramai. Kalau kolak tu tak ada lah, tak ada kan. Saya saja nak test saja, kalau terperanjat pula yo kau tu kan. Jadi apa pun itulah dia, sesuai dengan tajuk kita malam ni. Sesuai dengan tajuk kita malam ni, iaitu hijrah dan cabarannya kan? Hijrah dan cabarannya. Jadi apakah cabarannya? Hijrah ni apa? Hijrah ni perpindahan daripada satu topik ke topik yang lain kan? Ataupun orang KL kata move. Wah, saya jauh putih lah kan. Orang sini sebut perpindahan lah, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Manakala cabaran pula adalah apakah rintangan yang dihadapi di dalam proses nak berhijrah itu. Jadi setakat yang saya beritahu dua tu boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Jadi sekianlah ceramah pada hari ini. Bukan susah warna kan, senang kan. Tapi tak boleh lah kan? Kalau kita tengok hijrah tu dari segi bahasa, perpindahan pada satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau dari segi kefahaman kita pada hari ini, hijrah ini merujuk kepada perpindahan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, daripada Makkah ke Madinah. Itu kita tahu. Dan Nabi beritahu tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah. Itulah, setakat tu lah, tak ada lagi dah. Tapi Nabi sebut yang ada cuma niat dan jihad. Yang ada cuma niat dan jihad. Makna niat dan jihad ni payah. Payah. Kalau kita tengok penghijrahan Nabi, kenapa Nabi berhijrah? Nabi berhijrah kerana Allah suruh. Macam tu ya. Kalau kita imbau balik ketika ceramah Isra dan Mi'raj hari itu, bagaimana Nabi dibawa oleh malaikat Jibril menaiki burak daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa kan, dibawa. Tapi dalam pada itu dibawa singgah kepada beberapa tempat. Kau nampak tak tu, dia kata. Itulah dia. Baitul Laham,
Itulah dia Bukit Tursina. Kau nampak tu, itulah dia Yathrib, ataupun nama hari ni Madinah, yang mana kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah dapat idea dah. Oh, tak lama lagi Allah nak suruh aku berpindah. Dan bila Nabi disuruh berpindah, Nabi disuruh berhijrah, Nabi tidak apa tidak. Tak adalah Nabi kan, alah lek lu, tak ada. Macam orang kita lah kan, dapat surat pertukaran pejabat lah, daripada KL Ceras kena tukar ke Pahang contoh ya. Macam-macam lah surat sampai lepas itu, rayuan mohon penangguhan kerana masih ada beberapa tugas yang belum diselesaikan. Macam-macam lah. Lepas tu dalam masa penangguhan tu dia pun pakailah macam-macam kabel supaya membatalkan perpindahan itu kalau orang dah selesa. Tapi Nabi bila disuruh pindah, disuruh berhijrah, Nabi tak ada jawab. Nabi kata apa? Itu adalah perintah Allah. Maka Nabi buat. Jadi pada yang cakap Nabi ni pelarian, tak betul kan? Kalau Nabi ni pelarian, takkan Nabi boleh menghadap tentera kafir Quraisy yang kat luar yang dah standby nak bunuh Nabi malam tu, kat luar rumah tu dah standby dah nak bunuh Nabi. Tapi Nabi menghadap. Cuma Nabi berstrategi. Nabi yakin dengan bantuan Allah. Nak beritahu apa? Nak beritahu nak berubah ni bukan senang. Dan bila Nabi kata tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang payahnya, yang adanya adalah niat dan jihad. Nak beritahu niat tu pun susah, berjihad nak melaksanakan niat tu pun susah. Aku ingat aku nak pergi haji lah, dia katakan aku niat nak pergi haji lah. Kali tengok dia pun pergilah daftar, bayar 1,700 masuk dalam bank tabung haji, masuk dalam tabung haji sebagai duit permulaan nak daftar pergi haji. Macam mana bang? Balik rumah, alhamdulillah kalau tak ada apa-apa aral melintang, abang akan pergi haji pada tahun 2136. 3 kali mampu hidup tak pergi. Nak cerita kan, kalau ikut usia biasa lah, tapi itu perancangan manusia kan? Ramai je orang buat rayuan. Dan pada yang mampu ada duit, dia ada duit boleh lah. Yo, ada orang ada duit pun tak boleh pergi sebab banyak cekadak lah. Europe boleh pergi, bercuti sampai ke Disneyland, pergi sampai ke Turki, pergi ke Balkan, boleh pergi. Tapi pergi nantilah, belum sampai masa lagi. Sedap bercakap kan? Lepas tu hari tu PKP, baru tahu, oh susah, ruginya aku tak pergi hari tu. Kenapalah aku tak pergi. Hari ni siapa pergi umrah, pergi haji, harga bertambah mahal, kau joy makin susah kan? Makin susah. Orang dulu-dulu tanya ayah anda bonda yang pernah pergi dulu-dulu kan, siap boleh mengaji depan Kaabah. Sekarang makin lama makin jauh, dah siap pengadang dah, nak cium Hajarul Aswad pun tak dapat. Nak tunjukkan kan, bayar makin mahal. Harga pun makin mahal sekarang kan, nak bayar macam mana? Jadi tu yang Nabi sebut, niat tu pun susah. Bila Nabi kata yang tinggal niat dan jihad, niat tu sebab Nabi bagi standard yang paling rendah dah tu, nak tolong kita ni. Nabi sebut inna a'malu binniat. Peristiwa hijrah ni Nabi sebut inna a'malu binniat. Setiap satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Niat pun susah. Kau ni tak ada niat, kau nak pergi surau. Kau tak ada niat, kau nak pergi masjid. Nantilah banyak cerita kau ni. Niat pergi masjid payah. Ada satu lagi, kalau saya sebut pasti akan mengundang kontroversi. Niat nak berhenti merokok, dah mula dah berubah lah muka semua. Dah mula dah rokok pula usik dia kata kan. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergilah ke masjid-masjid di belah-belah utara tu, di lokek sebesar-besar tu, keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan tu, dekat tepi masjid tu, hukum rokok, hukum haram. Jadi letakkanlah niat, paling tidak niat dah ada pahala. Letak niat, kira aku nak berhenti. Dia niat ni tak main, dia dah cakap tapi hati tak ikut, tak mau dah. Niat ni mesti bercakap ataupun dalam hati memang nak berhenti. Itu. Saya faham orang isap rokok payah nak berhenti, saya faham.
Tapi cuba kita buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari. Dan pada yang memang heavy smoker tu macam tu lah, yang jenis habis tahu sambung tu, habis tahu sambung, kadang-kadang daripada dalam mulut tahu keluar je. Tu keluar kan, dilo tu kan. Kita buat 30 batang sehari, habis minggu depan buang sebatang, tinggal 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi mati, contohlah payah warna kan. Mati biarlah dalam keadaan kita sedang berusaha nak berhenti merokok. Tu nasihat saya. Jangan kita mati dalam keadaan sedang merosakkan diri kita. Semayang tak tinggal, ngaji ke main lagi dah. Kuliah pun tak pernah tinggal, pada subuh sampai ke isyak tak tinggal. Tapi macam tu juga istiqamah di dalam merokok tu. Yang tu dia tak ada niat nak tinggal. Ni nasihat saya. Tajuk lain tak apalah, sian kan, sian masuk rokok. Jadi mana kata perubahan. Jadi Nabi ni nak keluar ni, Nabi tahu keliling ni apa strategi. Wahai Ali, kau gantikan aku. Sayyidina Ali gantikan Nabi ke tempat tidur. Bayangkan pengorbanan. Cuba kalau kita, bukan senang ya nak beritahu kawan tak kawan. Contohnya imam lah, imam dah tahu ada orang nak bunuh imam ni, malam ni nak pergi imam. Jadi imam pun cakap dengan apa? Cakap dengan seorang, kau tolong ganti aku boleh, kau duduk kat rumah aku, kau stay je dalam tu, kau buat-buat pakai serban, kau buat-buat lah macam imam. Orang nak bunuh aku ni, agak-agak sanggup tak ganti je kau. Kau nak mati seseorang, kau jangan ajak aku pula kan. Tak. Tapi Sayyidina Ali rasa gembira sebab apa? Dapat menjadi pembantu menyumbang dalam peristiwa hijrah. Jadi apa yang berlaku bila Nabi keluar daripada rumah, Allah Ta'ala bantu tutupkan pandangan mereka, memandang tapi mereka tidak melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum hum la yubsirun. Bila Nabi keluar ya, dia memandang tapi tak nampak. Tak nampak. Nabi si ambil pasir tu tabur kat kepala tu, pasir, tak sadar dah tu. Dia memandang tapi tak melihat. Jadi siapa yang bawa kereta masuk highway nak elakkan kena speed trap, baca tu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Takut kono kan, baca kono jugalah ustaz. Maknanya polis tu dia dah baca dulu sebelum kita. Itu yang kita tak nampak, dia nampak kita kan. Kono juga contoh. Jadi bila Nabi lalu daripada situ, ada seorang, bayangkan tentera-tentera mengelilingi rumah Nabi ni, tak ada seekor pun nampak. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang kat luar tu, dia nampak, wih, Muhammad lalu tadi, apa kau biarkan pula? Apa kau tak bunuh dia tadi? Mana ada kau, mana ada sesiapa lalu, kau jangan nak bohong. Tadi dia lalu depan kau, jangan memakak lah. Seorang, kau pergi tengok, seorang tu pergi tinyau, elok dia selubung tidur atas katil tu. Waktu Sayyidina Ali. Nampak? Mana nak tunjuk, tak ada Nabi lagi dah. Nabi keluar, cuma Nabi naik, Nabi bersembunyi seketika di mana? Di Gua Tur dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa tujuannya? Tujuannya nak bincang saja, nanti dulu bodoh. Jangan kita main hadap ya, nanti dulu. Sebab tentera kafir Quraisy dah tutup semua pintu masuk ni. Nak tunjukkan kita ni kalau nak berhijrah ni kena ada strategi. Bukan main belasah. Aku nak berubahlah jadi baik. Kau nak mula kat mana? Entahlah jadi baik. Memang susah. Aku nak berubahlah. Apa dia? Mula-mula aku nak belajar solat. Strategi. Tapi aku nak solat, teman, bacaan aku mungkin tak betul. Ajar ngaji. Kita tengok Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Ingat tak Azmil Mustafa? Dulu dia apa pun tak tahu, dia kata. Dia sibuk dengan hiburan, dia sibuk dengan lakonan dia katakan. Sampai dia pergi bengkel, dia bukan dapat hidayah dekat Makkah, tapi dia pada waktu dia pergi ke US untuk pesta filem, pesta perfilman antarabangsa, dia pergi sana.
Masa tu dia tak tahu nak tidur mana, sebab dia dah janji dengan kawan dia hari Rabu, hari Selasa tu dia dah sampai, tak tahu nak tidur mana. Kawan dia marah, apa kau awal sangat datang? Jadi driver taksi tu orang Pakistan tu kata, are you Muslim? Yes, dia kata. Gam, dia kata. Dia bawa pergi masjid, suruh tidur kat masjid. Masa di masjid dekat US tu lah, hati dia terbuka, terdetik tengok betapa jahilnya diri dia. Dia dengar orang mengaji, dia tengok orang semayang. Masa tersentuh hati dia. Dia masa tu baca Fatihah, dia kata dia tulis Rumi. Nak baca Fatihah sekadar membunyi sebut tanpa mengenal huruf. Maka pada ketika itu dia keluarkan duit dia dalam simpanan dia, berjuta duit, yang 1 juta 2 juta keluarkan untuk tampung dia nak pergi buat pengajian semula. Di mana? Dia pergi ke Yaman untuk pergi belajar. Macam tu. Nak bagi tahu kena ada strategi. Tahu kita nak belajar apa. Aku ingat aku nak berubah. Kau nak berubah macam mana? Tak salah janji berubah. Tak boleh. Kau nak tahu kat mana kelemahan kita. Ada satu hamba Allah tu di satu daerah, saya tak nak sebut di mana. Dia datang jumpa imam. Mam, boleh tak ajar saya solat, mam? Dia pencen ketua pengarah di Putrajaya. Saya tak sebut kementerian mana. Bila dia pencen, dia jumpa dengan imam, dia kata dia nak belajar solat sebab dia tak tahu solat selama ni. Dan masa tu ada lain cakap, dah tua-tua baru nak belajar solat. Jangan cakap tentu. Sebab entah-entah yang dah tua baru nak belajar solat, solat dia jauh lebih baik daripada kita yang perasan elok. Itu cerita dia. Jadi Nabi pula pada ketika itu bersembunyi ni dapat lagi bantuan Allah. InsyaAllah niat yang baik, usaha yang baik, Allah akan bantu. Dan bila Nabi keluar, Nabi berhijrah, Nabi dibantu dengan seorang juru pandu penunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraikid yang belum Islam pada ketika itu. Nak tunjukkan kan, usaha mesti dilakukan ya. Yang bukan Islam sampai sanggup tunjuk jalan untuk selamatkan Nabi sampai ke Yathrib. Dan jalan yang Nabi ikut itu adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Nak tunjukkan nak berubah bukan senang. Ingat tak peristiwa penyembelihan korban baru-baru ni yang kita dengar ceramah tentang korban kan? Nabi Ibrahim kena sembelih Nabi Ismail kan? Bukan senang. Waktu penduduk-penduduk keliling dah tahu Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia Ismail, semua bising, gila Ibrahim ni, anak dia nak disembelih, jangan-jangan besok kita pun disembelih. Nak bagi tahu macam itulah dia bila kita nak buat benda baik. Aduh ya, komplain. Tak ada penceramah lain ke daripada Samsul Debat? Contoh kan? Contoh lah kan? Akan dia ada yang benda tak perhati. Duit banyak masjid tu kau tahu, program tak ada. Wah, dia boleh cakap tu. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada. Ada orang tu komplain ni tahu. Kan? Sebenarnya manusia ni memang gampang komplain. Anak orang Malaysia komplain ni. Raya Selasa pun marah. Kenapa raya hari Selasa? Brunei dengan Indonesia elok raya Isnin. Apa lain kan nak bulan yang kita tengok tu. Sekali umum raya hari Isnin marah juga. Kenapa raya hari Isnin? Tak perasan nak mana buluh mana lomang dah tu. Kelang kabut tu kan. Memang tu lah mut habis-habis. Malam ni ramai yang komplain, patut pasang aircon masjid ni. Panas tu. Yo biasa tak ramai, elok sejuk Yang kau malam ni boleh datang kau komplain panas. Contohlah. Iya. Kan. Tapi malam ni kalau nampak muka-muka baru, jangan kita sound dia pula. Kau pahal datang ni. Oh kan. Ni rumah Allah, anggaplah ni malam ni tajuk hijrah. Dia nak permulaan yang baik malam ni. Imam standby lah. Mulai malam ni memang ramai ni berterusan ni. Amin. Baru kalau macam ni lah subuh, Bilal berubah lagu tu. Ui, ramai ni, macam mana dia nak azan ni? Lain. Ya. Ini tak ada tu kan. Belia ni malam ni nampak ramai belia ni. Malam lain tinggal beliau je. Salah tu. Beliau-beliau yang ada kan. Belia tak ada. Ni malam ni ramai okey tu.
kan. Belia kena ingat, you all kena standby ganti. Imamnya, Bilalnya, itu buat pertandingan azan kategori subuh, pertandingan azan kategori maghrib. Lain, maghrib lain, dia kena lagi syahdu daripada drama ke-7 tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu maghrib. Subuh tak mau ni macam tu lah. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu ya subuh, biar dia ada santap sikit. Ini subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah jauh tu bunyi. Bukan masjid sini okey, topik lain. Sini okey. Kan? Dia kalau hayya 'alas salah, tu maghrib. Subuh hayya 'alas salah, macam tu ya cukup. As-salatu khairum minan naum, macam tu lah, tegas. As-salatu khairum minan naum. Memang lolap macam mana kan? Berubah ni, gubah. Iya. Lepas tu buka, open. Siapa yang nak menyumbang, sumbang. Kita buka dana. Siapa nak sumbang aircon, silakan. Sebelum nak aircon, kena tutup dulu lubang ni. Tapi inilah kipas ni pun mahal maintenance. Itu kan apa tu? Kipas tu badak apa tu? Apa ya? Saya perasan ada lah gambar ni. Mahal ni 25 ke 30 ribu ni ya. 50 sebab dia ada lambang dia macam nak bagi sasaran, tapi ni karannya pun tinggi. Tu sebab kena sumbang sedekah. Berubah lah manjang singgit, awal bulan singgit, kemain garang makin tabung sini tabung singgit lah. Dia punya garang kan, tak apa ustaz, biar dia singgit, yang penting ikhlas. Rumah ayat 20 tahun ni ikhlas kau singgit tu masalah kan? Ya, kita kena buat perubahan banyak kan? Kita apa malam ni contoh dia dah tahu, dah nampak banner Samsul Debat nak ceramah sini. Dia tanya mam, agak-agak berapa ramai jemaah kita target datang malam ni? Saya ingat saya nak sponsor makanan lah contoh. Berapa target kita malam ni? Target kita malam ni berapa kehadiran? Kalau Chania lah ramai berapa? 1000 lebih imam. Lain kali lah dia tak jadi dia sumbang lah, ramai mana pula dia. Ingat dalam 50-60 nak sponsor dia. Jangan macam tu. Kalau sikit buat cara sikit. 1000 ya, okey, saya sumbang tembikai 2 biji, potong 1000. Nipih tembikai tu. Bapak aku dah kata tak ada lah, bagi kat imam, pandailah imam. Yang ni potong ni kat bilik tetamu ya. Ni bilik, ni penceramah dia gomah makan apa contoh kan. Kemudian Nabi pergilah, sampailah Nabi berhijrah ni. Ringkas cerita lah, perjalanan Nabi bukan senang, berhari-hari. Kalau tengok muzium Nabi sekarang, muzium Nabi dah buka cantik elok, pergi tengok kan. Siapa nak pergi umrah tu singgahlah pergi muzium Nabi tu. Macam mana lepas tu Nabi singgah ke Kuba, Nabi bina masjid. Tapi masjid tu tidaklah secantik hari ni, tapi maknanya terbina lah masjid Kuba. Kemudian bila Nabi sampai ke Yathrib, semua menyambut Nabi dengan cukup gembira, bernasyid mereka, tala'al badru alaina min saniyatil wana. Macam itulah
makna gembira tu. Faham geng Mahaban perempuan? Gembira. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Maksud ini tala'al badru alaina, la ilaha illallah. Marah ke apa? Gembira. Waktu sampai tu, Nabi mempersaudarakan puak apa, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang berhijrah, Ansar penduduk di Yathrib dipersaudarakan. Nabi juga damaikan Aus dan Khazraj yang dah berperang selama berpuluh tahun bergaduh, punya tauruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Apa hal kau gaduh? Entahlah, tak tahulah apa hal. Gaduh-gaduh lah dia kata tu. Kita galak-galak, tapi rupa-rupanya hari ni dah berlaku dah peristiwa Aus Khazraj tu. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Dia bukan saudara kita ke? Ni zaman atuk kau dulu tak apa hal, tak tahu. Sampai sekarang tak baik. Berlaku tak? Berlaku dah gini. Nabi mempersaudarakan, punyalah baik. Sebagai contoh, salah seorangnya Abdurrahman bin Auf yang biasa berniaga, businessman di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', orang kaya Ansar, yang mana dia ada tanah-tanah kurma, ladang kurma. Dia cakap, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak tanah, mana satu kau nak? Kau cakap. Segala puji bagi Allah, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Terima kasih dah banyak. Tak nak. Aku ada isteri ramai ni, mana satu kau nak? Kau cakap. Tak apalah, Maha Suci Allah, semoga Allah memberkati kamu saudaraku. Aku tak nak. Tak nak. Cuba kalau gitu. Dia bukan pilih kan tau. Ni yang pemalih ni aku tak nak, kau ambil lah. Tak ada. Mana satu kau nak? Kau cakap je. Tak, dia tak nak. Kalau gitu, mana satu yang kau nak? Macam tu memilih kan. Bayangan. Jadi pada ketika itu sahabat Nabi tanya, habis apa yang kau mahu wahai saudaraku? Cukuplah kau tunjukkan aku mana jalan pergi ke pasar, kerana aku ingin berniaga di sana. Bayangkan, nak berniaga, dia tak ada ambil kesempatan. Pernah dalam satu peristiwa, seorang bangsa Muhajirin, daripada Muhajirin membeli tanah daripada puak Ansar. Beli tanah, dah dapat tanah tu, jumpa satu poti penuh dengan barang kemas kat dalam tu, omeh, perak, semua ada dalam. Dia panggil balik, tuan kata, ni kat tanah ni ada poti, kau punya, kau ambil poti ni, aku beli tanah ya. Janganlah, kau dah beli tanah, kau ambil lah. Jangan macam tu, aku nak beli tanah ya, poti ni kau ambil lah. Kan aku dah jual tanah tu, apa dekat tanah tu kau ambil lah sekali. Bergaduh tanah. Apa ayat kita hari ni? Gila, kau ambil lah. Kalau kita kan, apa sah kau tak ambil, rugi kau tak ambil. Tak, dia tak ambil. Macam ni lah, gaduh-gaduh macam ni. Tak apa, kita jangan gaduh. Macam mana nak buat? Macam ni lah. Siapa lalu kerja lagi kan, kita bagi kat dia poti. Tunggu, lalu seorang pemuda, dia pun cerita kaza wa kaza, macam ni. Nah, kau ambil lah ni poti ni. Apa cakap lagi tu? Aku dapat lalu kat tanah ni pun untung. Aku tak nak juga. Bayangkan akhlak orang masa tu. Macam mana nak buat ni? Macam ni lah. Kau yang jual tanah ada anak apa? Anak lelaki. Kau, aku anak perempuan. Kita kahwin dengan dia, bagi poti ni kat dia. Selesai. Dia pun nikahkanlah anak. Malam pertama, abang, saya dapat kahwin dengan abang ni, harta yang dah tak ternilai lah abang. Saya tak nak poti. Sama lah, abang pun tak nak. Pulang balik. Macam mana kita kan? Contoh lah, pergi ke jamban, pergi toilet lah kan, pergi toilet, masuk dalam toilet, tiba-tiba buka air pintu bilik air tu, ada satu poti penuh omeh dengan perak semua. Ya Allah, duit penuh. Agak-agak macam mana? Masjid mungkin tak lah, pergi hotel.
Kita pun napik kunci bilik, masuk bilik, cek, buka pintu bilik, ada satu beg telur terletak kat atas katil. Adakah kita akan memberitahu pada pihak hotel ni ada satu beg ni penuh duit 100,000 tak kurang ni? Ada tak? Kang jangan cik, setan ni. Kau bagi ke hotel pun belum tentu hotel tu bagi ke tuan ni. Baik kau ambil. Ya. Ni cerita betul lah. Arwah abah saya dulu, saya pernah telefon arwah abah saya daripada UiTM. Saya telefon, hello, assalamualaikum bah. Salam bah, duit dah koreng lah bah. Habis duit basah cano lah. La ilaha illallah abah. Abah tu betul lah. Yalah, kan kejap lagi potong abah masuk kan. Waktu abah saya pergi ke bank, dia masukkan masa tu RM50. RM50 dulu tahan sebulan. Sekarang ya tahan setahun. Yang faham, tak faham sudah. RM50 tahan sebulan duduk asrama cek UiTM tu. Lepas itu arwah abah saya dah pergi kat parking motosikal dekat Maybank Seremban. Kat belakang tu ada parking motosikal. Nak pergi kat parking belakang tu, ada dua Cina ni tengah berkojar. Satu kojar yang seorang ni masa lari tu dia bawa beg, dia terlanggar arwah abah saya. Arwah abah saya ni gomok tu besar. Dia terlanggar abah saya, terjatuh dengan beg tu pun terjatuh, dan lelaki tu terus lagi tinggalkan beg tu. Dia tak ambil pun beg tu. Orang yang kerja tadi terus capai beg tu. Dalam beg tu terbuka, nampak penuh duit. Ni kisah benar ni, mak saya cerita kat saya balik. Apa itu abah saya pun, apa itu Cina ni cakap dengan abah saya. Dia cakap apa? Pakcik, kita bagi dua. Dia cakap dengan abah saya, pakcik kita bagi dua. Arwah abah saya cakap, kau nak kau ambil lah. Abah saya start motor balik. Bukan senang hidup saya pun masa tu kan. Masa tu memang memang hidup susah, sederhana kan. Hati senang tapi hidup sederhana. Motor, kereta pun tak ada. Abah saya balik sampai rumah cerita dengan mak saya. Mak saya punya marah lah. Apa bang tak ambil? Ambil lah sikit. Satu jawapan arwah abah saya, kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu jawapan. Tu jawapan. Ini jawapan yang saya ingat sampai hari ni lah kan? Bila mak saya cerita balik, oh ya ke mak, kalau kita duduk keadaan tu belum tahu, boleh banyak duit tu. Oh jangan. Tu sebab kalau kita nampak dalam berita dongar kes tangkapan rasuah ke apa semua, tak kisahlah apa, jangan lah, itulah tak bersyukur ni semua ni. Jangan. Orang baru kena tuduh. Lagi satu lagi, kalau orang kena tuduh pun, kalau parti bersalah pun, kita pun belum tentu lagi baik daripada orang tu kalau diuji dengan ujian yang sama. Jadi macam mana? Ya Allah, tahu yang angkat tangan kalau nampak ceritanya, ya Allah jauhkan aku daripada ujian seperti ini ya Allah. Macam tu lah. Macam orang perempuan lah, nampak orang tu kahwin 3 dalam berita tu, gatal nak mati dia. Jangan macam tu. Ya Allah jauhkan aku pada ujian ini ya Allah, aku tak kuat ya Allah. Macam tu. Abang cuba buat umat dia mengugut lelaki tak tahan. Parah tuan. Macam tu lah. Jadi Nabi, kalau kita bahasa Nabi pun pada masa Nabi sampai tu, Nabi ramai berebut-rebut nak suruh Nabi tidur kat rumah dia. Berebut-rebut semua nak Nabi tidur. Akhirnya Nabi pilih untuk duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau siapa yang dah pergi Madinah, kalau kita nampak dekat Babu Salam tu, kat luar Babu Salam tu, luar sikit daripada pintu tu, ada macam satu tembok tinggi sikit dia buat, tapi dia tak letak label. Tembok tu lah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab kalau dia letak label tu, ada orang daripada negara tertentu, saya tak nak sebut lah nama dia kalau tahu tu memang dipujuk-pujuk tempat tu. Gila dah jadi. Tu yang kita tak nak kan. Jadi tapi ada seorang lelaki duduk, orang lelaki Arab akan duduk situ, jaga situ. Tu tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari tu. Itulah dia. Jadi nak bagi tahu malam ni soalan ni cabaran untuk kita berhijrah. Tu cabaran dia. Apakah cabaran dia? Disebutkan Nabi pernah sebut akan tiba masanya nanti
umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia ibarat ingin menjamah makanan. Nabi sebut ibarat nak menjamah makanan. Kenapa? Sahabat tanya, adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Malahan orang Islam cukup ramai sekali bilangannya, tapi mereka itu tidak ubah umpama buih di lautan, tak kuat pun. Kenapa pula macam tu? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Itulah penyakit kita, cinta dunia. Dalam semayang pun tak ingat Allah, tengah semayang ingat Allahu Akbar, Samsul Debat datang tak malam ni. Tengah semayang Allahu Akbar lah, kunci tu atas meja pun nampak dia kunci ni tak jumpa tadi, tengah semayang baru ingat. Apa sebab? Sebab kita salat. Saya nak tanya, berapa minit kita salat subuh? Ambillah 5 minit. Wirid, doa apa semua, ambillah lagi 5 minit, 10 minit. Satu waktu kita bagilah 10 minit. 10 kali 5 50. Gonap lah sejam. Sejam ya untuk menghadap Allah, tapi lagi 23 jam kita habiskan untuk dunia. Macam mana tak susah? Tu belum cerita tengah semayang gatal telinga pula. Kan Nabi sebut syaitan dan iblis pastinya akan berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Nabi sebut tu yang waktu kita semayang Allahu Akbar ditiup di telinga tu, yang gatal telinga macam ni mak gatal dia tiup hidung tu macam ni. Dia memang tompek favorite setan dengan iblis ni. Colah-colah ni, colah-colah, semua colah-colah, pelipat-pelipat tu yang gatal tu. Habis bagi salam hilang gatal Nabi kata pedulian setan paling favorite dia duduk kat colah punggung, itu favorite betul. Tu kalau ditiup tu confuse kita, kontut ke tidak? Setan. Dia kata dia ingat ceramah setan ni. Setan. Pedulian setan. Tapi kalau dah membobok bunyi tu tak ada setan tu. Bam setan dekat orang belakang kau lah setan dekat ni. Menghadap muka kawan. Dia dua ya kriteria KPI kontut ni. Pertama bunyi, kedua bau. Menyinggah bau takkan kau tak faham lagi. Sap setan. Lepas tu busuk kau tu betul lah tu. Kan? Kontut tu. Ya. Jadi wahan ni cinta dunia dan takut mati. Betul tak cinta dunia? Betul. Bawa robot setiap bulan nak menukar sport rim. Apa tanda-tanda gila dunia? Yang pertama, duit, harta. Ya. Bolong-bolong tukar handphone. Bolong-bolong tukar kereta. Ni dah keluar pula Haisha. Dah keluar dah saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita gini. Jadi apakah lagi tanda gila dunia? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Tunggu azannya ya. Masuk masuk. Boleh? 2 minit lagi. Ada potong tak?
Okey, kita sambung Jadi yang pertamanya tadi kita sebut harta, duit kan. Yang keduanya halangan dia, cabaran dia dunia ni apa? Kedudukan, pangkat, kuasa. Jangan diminta-minta jawatan, tapi kalau dah dipilih anggaplah ia sebagai suatu amanah. Bawa ke jawatan ni. Kalau kita tengok kan semua akan ditanya nanti. Ketika zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, kalau kita tengok macam mana Khalid Al-Walid, panglima angkatan tentera perang, Saidina Abu Bakar sebut ke dia, dah cukup dah tu bagi orang ni pula jadi ketua, jadi panglima. Khalid Al-Walid menangis kegembiraan kerana dia tak payah dah menjaga amanah tu lagi. Kurang sikit beban dia. Kita kalau hilang jawatan ketua kampung dia marah. Kau tak apa, kau ambil jawatan dia ni, kau siap, kau tahulah aku nak kojokan kau macam mana. Itu masalah kita. Jawatan pun sementara. Saya ni sendiri dulu pengarah undang-undang sampai masuk pencen kan, tunjuk kad pesara tu kat hotel dapat 10% kan, sampai masuk pencen. Sampai bila kita nak rasa bangga? Jawatan pun pinjam-pinjaman. Ya, jangan ingat kita kekal selama-lamanya, tak. Macam tu juga yang ketiga, suami, isteri, pasangan sementara. Semua dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dan yang kedua halangannya adalah muahan, takut mati. Dah terlampau sadap dengan dunia, dia takutlah nak mati. Sebab takut dia tak dapat menikmati lagi dah dunia ni. Kalau dia mati, habislah jawatan aku. Kalau mati, habislah duit aku. Kalau mati, tak sampai bawa kereta tu jalan jauh, baru balik kereta tu mati. Macam mana? Jadi pesanannya, janganlah terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Nabi bagi tahu tentang perhijrahan ni. Nabi kata, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ma hajaru ilai. Barang siapa yang berhijrah itu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa kau datang masjid ni? Pek bergambar kan sama surabat dia lah. Pek lah pahala bergambar. Tapi pahala ibadah rugilah tak dapat. Kan? Niat nak kena betul. Ada juga menyatakan berhijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah tak suka. Cukuplah tu. Jangan buat lagi dah. Dah besok main nombor. Berhentilah. Jangan main nombor ni dah. Ini bukan judi ustaz. Ini ikhtiar pula otak tu. Dia tikam lah tu. Dulu kan masjid tak tahu. Sini saya tak tahulah. Dekat ada setengah masjid kat Kuala Lumpur tu dia letak nombor. Nombor petak sejadah tu. Waktu maghrib dia semayang kat petak 23. Waktu isyak dia semayang dekat petak 15. 2315. Kono pula tu. Bila dah kono dia belanja pula JK masjid, kau ajar tu. Kan? Itu semua tu. Janganlah berhenti, tinggalkan apa yang Allah tak suka. Mengumpet satu lagi, berhentilah. Masyarakat kita ni tang bawa mulut ni, aduh, cukup-cukup lah. Contohnya macam isu pendakwah ni kan, isu pendakwah ni macam-macam lah kan. Janganlah kita ni menghukum seolah-olah dah tahu dah cerita tu, macam kita tahu semua sabar banyak-banyak, bawa bertanam kan. Kadang-kadang kan kita letak gambar muka pemimpinnya, contohnya tak kisahlah pemimpin parti mana, letak muka je, tak payah tulis apa-apa, letak muka, tengok post, tengok komen, la ilaha illallah, kepala bapak semua keluar, tak berguna lah itu, macam-macam lah keluar. Sekali keluarlah imam keluarkan komen, tidak bolehkah kita menggunakan bahasa yang lebih baik? Sesungguhnya bahasa itu melambangkan bangsa. Komen bawah tu, kau pun sama, dah imam tak kono apa itu. Itulah masalah kita dalam media sosial. Kita ingat, saya tak cakap saya diam, tak nak kacau orang. Tapi naik tu majoriti ulama kan, menisbahkan apa yang kita tulis itu adalah sama seperti apa yang kita cakap. Kadang kat masjid muka bangang,
dalam Facebook dia membalun dia ke masjid. Orang perempuan satu lagi, kau mana cakap apa? Aku ni mulut je jahat, hati baik. Sadap bercakap. Berhenti-berhentilah cakap macam tu. Kalau hati baik, mulut pun kono baik. Kadang-kadang yang kono tu bukan orang lain, suami tu. Lambek balik pahal. Lambek balik pahal. Abang tadi mengaji, imam majak mengajilah. Mengaji kau ada kopi, Allah mulut kau. Sedih hati suami. Besok tu lepas maghrib dah balik, tak sampai tunggu isyak, imam majak mengaji, tak payah dah mam. Bisinglah rumah sana balik. Sampai rumah bini tanya, copek balik tak semayang kau? La ilaha illallah. Dah tak semayang malah sebut tu semua tu berubah lah Penyakit yang pertama, penyakit cinta yang kedua, takut mati. Takut pada mati. Apa takut mati? Sampai masa kita akan mati, benar tak? Akan mati. Jadi kalau takut mati, kenapa kita takut? Sebab tak bersedia untuk mati. Ada orang, alhamdulillah Ustaz, saya dah ready ni, kalau boleh biarlah ambil nyawa saya malam ni. Ada? Tak berani kan? Termasuk yang bercakap ni, kan cakap orang lain. Ialah kita rasa kita serba kekurangan. Malam tadi berapa ramai orang tolalap nengok TV, tolalap nengok handphone sampai telaga kat kepala tu. Tolalap tak sampai minta panjang umur malam tadi. Tapi pagi tadi Allah bagi hidup lagi, jaga lagi kita. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, kenapa lah aku hidup lagi ni. Tak ada kan? Belajar bersyukur. Hidup kita dalam dunia ni, halangan kita ni sebab kita tak ada 5 ni. Nak bahagia hidup, 5 ni kena ada. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Tenanglah hidup kita. Jangan terburu-buru. Jangan dilayan hawa nafsu kita. Bila kita nak buat baik, penyakit wahan ni, cinta dunia dan nafsu kita ni akan kacau kita. Tengah siap, bang pergi mana bang? Pergi masjid. Abang kata nak makan sama malam ni. Besok lah pergi masjid. Dah langsung tak pergi masjid. Anak-anak tanya, abah kata malam ni nak buat pergi pasal malam. Tak yo pula lah. Tak jadi pergi masjid lah. Pergi pasal malam. Itu halangan. Nampak tak? Nak pergi masjid lah. Abang kata nak janji makan sama malam ni. Alah kejap je masjid, kan dah habis semayang kan. Apa imam malam ni biasa doa tak panjang pun. Kan balik kita makan sama kan sayang. Saya tunggu abang tau. I love you. Okey bang. Sebiji macam melur untuk Firdaus. Kan. Iyalah. Kan. Abah kata nak pergi pasar malam. Kejap je nanti balik kan kita pergi pasar malam. Sempat ni salah lambek tutup sekarang ni. Jadi dia kena kuat. Macam mana kan? Halangan memang banyak. Nak buat macam mana? Dunia ni banyak betul. Dari sebabnya ingat akhirat. Itu sebabnya disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kerja akhirat dunia pun dapat, ataupun kerja dunia dapat sikit, akhirat tak dapat apa. Kerjalah akhirat. Nampak tabung, jangan baik-baik comel. Ngek sampai dia dah tabung. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung, tengok dalam wallet ada 2 lay, RM5 dengan RM100. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Alhamdulillah Ustaz, saya bagi RM5 sebab saya sayang RM5 tu. RM100 tu saya tak sayang tau. Tengoklah kejap lagi sebaik apa dengan RM100 tu. Kau siapa yang kau nak tipu ni? Saya cakap
kan. Panjang kan. Sedekah ni kena upgrade. Ini awal bulan RM1, tengah bulan RM1, dapat air citra RM1, dapat bonus RM1. Dia orang jamaah ustaz tu kata, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, Nabi pesan jangan tinggal 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Datang masjid, solat sangat rakaat 2 rakaat sebelum subuh. Dan begitu juga yang kedua, amalkan sedekah subuh. Sekarang senang, online dia. Masjid Zubair Ibn Awam, nama bank mana? Bank Islam 05 012 01 00 78968. Tu Samsul Debat ni, kau jangan banking situ lah. Zam description, kan ada description tu, doakan saya kaya. Wah tu dah. Amount RM1. Itu tak tahan tu, tangan amount RM1. Cubalah upgrade sikit. Kalau bagi sedekah buah tu manjang pisang, tak ada buah lain, konan boruk kau orang. Upgrade. Imam, saya bagi nasi Arab. Wah, nasi Arab Mekah Tower. Wah, bersusun 100 bokeh. Seorang bagi mihun goreng jantan 100 bokeh. Mihun goreng jantan tu ada tolu lah kak. Tu nama jantan. Tanyo pula apalah jantan lah dengan. Tu dia ada 200. Yang seorang lagi pula bagi buah. Buah tak main lah, bagi pisang seedless grape. Masuk dah khutbah hari tu. Imam kepada di belakang sana, fokuslah pada khutbah ini. Jangan nasyid mengerjakan buah sahaja. Ingat orang belakang. Imam lembik keluar, tak masuk aku ni kang ni. Orang yang sedekah pun satu, cubalah asing dengan imam punya, kan, AJK masjid punya, tak adalah berabut belakang. Belum habis semayang, belum start khutbah, buah dah habis, macam mana? Ingat, macam tu lah, sedekah tu doreh lah kan. Tak apalah, upgrade semayang kita, berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik. Macam mana? Dulu tak tahu semayang, sekarang tahu semayang. Dah semayang tapi semayang lambat, semayang awal waktu. Semayang awal waktu tapi semayang seorang, semayang berjemaah. Buatlah. Dekat rumah kita bang tak pernah semayang jemaah bang, kita berubahlah bang tahun baru ni. Cakap elok-elok dengan suami, abang kena jadi imam. Abang tak pandai. Tak apa bang, kita belajar sama-sama macam tu lah. Ini dimarahan, abang jadi imam. Jadi imam, abang tak pandai. Tak pandai pakai telekung duduk belakang. La ilaha illallah. Betul. Laki suruh pakai telekung teruk waktu garang bini kan. Janganlah macam tu. Pagi-pagi kojut ni, abang mari kita subuh berjemaah. Abang bangunlah abang. Kalau macam tu lah cara kojut, sudah dua-dua tak subuh. Yang faham, tak faham sudah tak nak explain tu. Kau mengejut, kau mengajak ni lelaki tu betul. Iya. Ubah semua perpaksikan agama. Anak kita ni hala tuju semua agama. Tanya dia. Ni. Datang 3 orang nak meminang anak kita. Kau nama kau siapa? Nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sampai bagus. Kamu siapa nama? Nama saya Duha pak cik. Kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja. Budak nombor 3 tu dah berapa lu? Nama Yasin. Mampuilah aku, kau jawab lagi apalah aku ni. Habis, bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, tu orang cakap pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Lagi panjang lah nama gelaran daripada nama betul. Gila tu. Agak-agak aku nak membohong pun.
semua ikut agama. Ya, pergi berubah, ada duit pergi capek, pergi umrah. Kalau nak pergi umrah, jangan pergi, tak kisah nama, yang Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan rendah daripada 6990. Kalau bawah tu jangan berjaya, 5,000 je. Yang lain semua ada orang sponsor, langsung tawaf kaki lain. Tahu? Kalau pergi dengan Samsul Debat, insya-Allah bulan 12. Bulan 12 saya sampai, insya-Allah saya tak jadi mutawif. Saya tak jadi mutawif, saya bagi taklimat kan habis, ditinggalkan ustaz itu donga taklimat saya, tu masalah tu. Bulan 12 saya pergi, insya-Allah. Siapa yang nak apa ni boleh pergi dengan Al Mikela Travel and Tour. Saya tak promote dah, lebih kurang. Iya, jangan agam bawa orang ni. Ada makcik tu, ya Allah ustaz, besar dosa saya ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah ustaz tadi ustaz. Sabar makcik, ni Madinah ni. Ke Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa? Orang bantai mengaruk melulung ke hotel tu, tak nampak Kaabah. Ke Masjid Nabawi berkelintau dan mencari Kaabah, mana nak jumpa? Lepas itu pergi sabar sikit. Jangan memang orang tengah ramai. Orang tu ramai betul. Hari tu saya pergi bulan 3 tu ramai betul kan, yang tertunggak berapa bulan ya. Pergi bulan 3 ramai betul. Dekat Raudah tu dapat masuk tu bertuah. Aduh seorang lagi satu dapat masuk Raudah semayang dalam buat dalam 7 8 rakaat. Okeylah 2 rakaat bangun 2 rakaat bangun 8 rakaat dalam tu bagilah walaim lah. Lepas tu konon macam dia seorang ni khusyuk. Dia bantai sujud dalam mu. Mengaung-gaung, melulung-lulung. Orang Arab ni bahasa dia tak tahan. Dia pada peduli di langkah orang Malaysia tu, zap, Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun dah golap pula. Ke mana aku ni ya Allah? Apalah hujan untuk aku ni dalam kain orang Arab tu. Tu yang gadup tu mana? Bau dah lain macam lah tu. Iya, tapi betul. Pergilah, ada peluang pergilah. Jangan kita tunggu-tunggu. Kita jangan duit tak ada Ustaz, saya tak mampu Ustaz, jangan cakap. Itu yang piring atas bumbung tu, piring tu, atas bumbung tu. Kau boleh bayar full package. Saya tak nak sebut jenama sebab dia tak tajuk macam kita malam ni. Full package. Tukar sport rim setiap bulan. Kita boleh belanja mewah untuk benda-benda lain, tapi kita boleh tak boleh. Korban itu pun tak boleh. Dia kata tak mampu. Satu bahagian pun tak mampu. Jangan nak bohong lah. Mungkin ada lah yang tak mampu, tapi ramai yang mampu tak buat. Apa nama cakap? Barang siapa yang mampu tapi dia tak buat pada korban, usahlah dia datang bersolat di tempat sembahyang kami. Itu Nabi sebut. So kena ubah ni cara fikir kita ni. Syed tak boleh lah, nantilah itulah. Kan? Bila ibadah pun sikit-sikit je. Lepas ni sekarang nak mula rosah gelisah, dongar pula tengok TikTok, tengok Instagram, dongar saya sekor 2 ekor tu sabut tahlil tu pun dah bergaduh, dah tak nak boleh tahlil dah. Janganlah macam tu. Zikir. Iman kana arjullaha wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikirlah. Ya. Salat. Baca Yasin kat kubur mana ada tu. Habis tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Baca WhatsApp. Semua tak boleh. Malam nisfu Syaban Nabi suruh hidupkan dengan amalan. Bergaduh tu. Mana ada baca Yasin 3 kali? Terpulang Nabi suruh hidupkan dengan amalan. Kau nak baca Yasin, bacalah. Kau nak baca satu Quran lagi bagus. Cuma jangan diwajibkan, itu saja. Macam tahlil lu bukan wajib. Tapi kalau tuan rumah nak buatlah. Tak mampu. Ada yang tulis dekat dalam TikTok dan Facebook tu tulis, ini semua menyusahkan keluarga si mati. Apa pula keluarga tu yang nak buat susah apa perkembangan nak kau faham? Kalau dia tak mampu nak buat, dia jumpa imam. Imam boleh tak buat tahlil kat masjid malam ni? Boleh. Imam buat. Ada kau dah bayar? Tak ada pun. Janganlah ramai-ramai menyusahkan. Ya? Benda-benda senang saja dikacau. Huru-hara kawan. 2 pahala paling besar dalam kedua tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Makan sebab sedekah. Kan? Jadi itulah dia. Jadi apa pun
perubahan kita buat lah. Zikir tu kadang sajalah, ustaz boleh tak bagi saya amalan yang pendek-pendek yang senang nak amal. Semua minta yang pendek, mana minta yang panjang kan? Imam baca panjang sikit Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa 3, malam tu balun 10 Astagfirullahaladzim. Bila lah nak mati imam ni tu salah tu. Panjang sikit dia marah, panjang sikit dia marah. Kalau buat sendiri je rumah belum tentu baik lagi kan, macam tu ya. Kita ubah diri kita, cabar diri kita untuk buat lebih baik lagi. Mengaji Quran, tak tahu tanya, belajar. Malu bertanya, sosek barik, bukan sosek jalan ya. Sesuaikanlah diri kita. Kayak masjid ni ada kelas, pergi datang, jangan malu-malu. Sesuaikanlah diri kita dengan keadaan. Di kandang kambing kita mengambil, di kandang rimau kita mengucap. Ingat tak kena kau siapa elok kau mau disambar kau dah habis kan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun perubahan kita kena buat. 3 cita-cita manusia dalam berhijrah ni. Pertama, kojalah apa yang disebut sebagai hidayah, supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau kita tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang masjid, kamu orang cakap apa pula aku pergi masjid ni, dia rasa susah. Kalau geng pergi kelab malam okey lah tu, pola peti siap sound tu. Pergi masjid belum tentu baik-baik. Pergi disco pun belum tentu jahat, belum tentu tak elok. Ayat memang betul pergi masjid belum tentu baik, tapi ada harapan jadi baik. Pergi disco belum tentu lagi jadi jahat, tapi ada harapan jadi jahat tu tak elok tu. Belum pernah lagi yang pergi disco, berhenti jap isyak, belum pernah lagi tu. Kau jangan nak bohong aku. Hidayah tu dapat benda buruk rasa baik rasa buruk. Kalau kita ada hidayah, kita tahu ni tak boleh, ni tak boleh, yang ni boleh, kita tahu. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kita ada dosa kan, melainkan ada orang, alhamdulillah setakat bulan 7 ni belum ada dosa lagi. Yang cakap macam tu pun berdosa dah kan? Tadi pun berapa ramai berdosa dah. Saya maafkan dah, siap-siap. Saya lalu tadi ada orang cakap tu tinggi salah pula tinggi. Buka ya mas, dalam TV nampak tua, kurang hajar betul. Tapi saya maafkan dah, siap-siap. Saya maafkan dah. Yang itu saya ceramah kayak Sarawak tu. Ada seorang perempuan tunggu, Ustaz, apa dia katanya? Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Bola lagi saya masuk dalam bilik air, tengok tang mana lepas itu dia tag saya kan, dia tag bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof dia. Baru perasan kan, balik rumah tengok balik baru tahu bukan kan. Susah kan jadi apa pun tu yang kedua. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Sebab rahmat Allah adalah satu-satunya tiket nak masuk syurga. Dan nak dapat rahmat ni tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak, itu saja. Jadi kejarlah hidayah, maghfirah dan rahmat. Dan kunci dia nak bahagia, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Apakah huraian untuk kelima-limanya? Maka confirm kena panggil lagi. Jangan lupa untuk next. Jadi kita akan cerita pula 5 ni. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ada 5 ni, selamatlah hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak masjid menjemput rasa nak junjung.